bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti mana yang kita kongsikan di awal siaran tadi berkenaan dengan topik penyakit ain yang akan kita bawakan. Hari ini kita nak perincikan bagaimana sebenarnya penyakit ain ini memberi implikasi dalam kehidupan kita dan apa sebenarnya yang perlu kita faham berkenaan dengan penyakit ain. Kita ada dua tetamu kita di studio, kedua-duanya lelaki dan kita nak perkenalkan di sebelah Fiza, kita bersama dengan Azizul Amar. Dia gelak dulu lah. Amar, kenapa Jangan mulakan. Kak, saya tak tahu. Apa saya nak tak apa. Kita percaya awak boleh. Kita percaya. Kita sebab kita nak tahu. Baik. Kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Jazlan selaku pendakwa bebas. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria Ustaz ya? Alhamdulillah, syukur. Okey. Ustaz, Amar tak tahu, kami berdua nak tahu termasuk jugalah penonton. Tapi saya kira mungkin ramai orang yang sedang berkongsi tentang isu ini juga di media sosial dan sebagainya. Ini ada perkongsian yang dikongsikan di NGL kami. Katanya, saya ada pengalaman anak saya disihir. Sebelum saya berkahwin, memang saya tahu tentang penyakit ain, tapi saya endahkan saja. Saya ingatkan tak betul. Tapi tak sangka, benda tu sekarang kena dekat saya dan keluarga. Dah setahun, anak kejap okey, kejap tak okey. Sekarang saya memang dah privatekan semua live saya di media sosial. Wujud tak? Itu dia perkongsian salah satu penonton kita Ustaz. Amar nak tanya soalan pertama. Sekarang kena jawab ni. Terus Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amar, Ustazah, Fatin, sidang penonton jalan sekalian. Bila sebut wujud tak wujud satu je. Saya tak cakap apa pun. Nabi SAW yang cakap. Nabi SAW yang sebut. Al-ainul haq. Maka sesungguhnya penyakit ain tu ada wujud. Nabi yang sebut. Kalau kita tengok Nabi sebut hal demikian dan sebenarnya kalau kita sebut penyakit ain ni dia sebenarnya berpunca ataupun berasal dari pandangan mata. Okey. Kerana apa? Kerana setengah orang Allah Taala jadikan dia tu memang mata dia tu ada disebut nak sebut power boleh, ada kuasa boleh. Kan? Senang fahamlah maknanya ada kuasa yang mana apabila dia melihat kita, merenung kita dan kadang-kadang dengan renungan dan penglihatan tersebut kita boleh jadi sakit dan kita boleh jadi ditimpa musibah. So dia kan? Bergantung pada orang yang memandang itu. Yang memandang. Tak semualah, maknanya tak semua. Kita tak tahu antara kita ada ain atau tidak. Okey Ustaz, tapi saya nak tanya, penyakit tu dia akan pergi kepada si pemandang ataupun yang si memberi pandangan? Baik. Ini betul punya hebat. Okey. Ustaz tak faham sebab tak faham maknanya dalam hidup ni, dalam kita di bermasyarakat ni, ada mata yang Allah Ta'ala pilih dia untuk dijadikan mata tu kalau memandang tu ada boleh kena jadi penyakit lah macam tu. Tak semua. Kan? Mungkin saya ada dan mungkin Fiza ada, mungkin Fatih ada, mungkin Ahmad ada. Kita tak tahu siapa ada. Kan? Kita tak tahu. Sebab itu kalau kita tengok, macam mana penyakit tu berlaku. Yang kita nak tahu macam mana penyakit tu berlaku. Kadang-kadang kita pergi doktor, kita kata sakit, doktor saya badan sakit. Doktor cakap semua okey, gula okey, apa sakit pula kan? Kolesterol semua okey. Yang sakit tu boleh kena bayar bil tu kita sakit kan. Betul. Jadi akhirnya kita tengok anak kita sakit, demam, tak baik-baik, lepas tu merengek. Saya pernah ada anak kecil, merengek tak tahu kenapa. Jadi akhirnya baru kita tahu, saya mengkaji hal ini rupanya memang ada satu penyakit disebut ain. Maknanya bila mana seorang tu memandang, sama ada pandangan itu dalam keadaan sifatnya dengki ke, cemburu ke, menyampah ke apa, ataupun dia memandang tu rasa takjub, rasa hebat, rasa ya Allah cantiknya. Maknanya waktu itu kalau dia tidak betul disulami dengan perkataan tabarakallah atau subhanallah ataupun maknanya barakallah, waktu itu penyakit itu mungkin akan kena pada kita atau keluarga kita. Ustaz, bukan itu saja. Maksudnya bila Ustaz cakap kita katalah itu yang saya nak tanya tadi. Kita selalu ingatkan orang tak suka kita ataupun sihir sebegitu. Tapi tadi Ustaz katakan kadang-kadang kalau macam obsesi ataupun takjub, kadang-kadang macam orang terlalu memuji dan sebagainya. Dia juga boleh berlaku. Boleh berlaku walaupun terlalu suka. Betul. Contohnya pada zaman Nabi SAW, kalau kita lihat ada satu sejarah. Seorang sahabat Nabi bernama Amir bin Rabi'ah dengan Sahal bin saya lupa ayah dia. Dan waktu tu kalau kita tengok Amir bin Rabi'ah ni dia berjalan. Lepas tu nampak Sahal bin Hunayf sedang mandi. Jadi waktu tu dia tengok, insya-Allah cantiknya Sahal ni punya badan, punya kulit. Tak ada satu anak dara boleh melawan dia punya ni, dia punya kehalusan kulit dia. Tiba-tiba Sahal Hunayf ni rebah macam tu. Rebah. Ini kisah ni. Ini riwayat. Lepas tu bila dah rebah, maka dibawa ke hadarat Nabi SAW. Nabi tanya, ini apa masalah ni?
kenapa? Apa yang berlaku ni? Siapa yang melakukan ni? Jadi dia tengok ni Rabi'ah tadi, Amir bin Rabi'ah tadi, dia tengok Sahal ni terlampau lama. Maka Nabi SAW sebut, adakah engkau ni nak bunuh saudara engkau ke? Kan? Dan ingat, seandainya engkau dapat melihat kebaikan, kehebatan pada saudara engkau ni, maka hendaklah engkau doakan untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Keberkatan Allah Ta'ala. Jadi lepas tu, Nabi panggil, minta air, maka Nabi datangkan air, maka Sahal tu cuci tangan dia, cuci muka dan sebagainya. Amir tu cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya. Bekasan air tu, baki air tu, dimandikan kepada Sahal, dan tetangga itu Sahal bangun dan pulih semula. Sebab itu, Nabi sebut, kalau kau melihat satu benda yang takjub, benda yang kau sayang, suka, maka hendaklah engkau mendoakan dengan keberkatan. Sebab itu kita ada barakallah fiik. Kalau kita nak puji orang, boleh cantiknya Fiza, ya Allah. Macam kita kan, macam kita tengok cantiknya ya Allah, macam tu. Macam kalau kita tengok pengantin kan. Kalau kita pengantin kan ada doa barakallahu laka wa barak. Saya dah lupa doa pengantin sebab lama tak jadi pengantin. Saya pun sama. Saya pun sama. Saya pun sama. Kita topik lain. Yang itu topik lain. Itu topik lain. Yang penyakit air tu. Jangan lagi, jangan. Saya ada kecenderungan masuk topik itu. Saya pun. Okey. Kenapa kita kena doakan? Kerana banyak mata yang memandang. Betul. Jadi kita kena doakan keberkatan, dan keberkatan tu insya-Allah maka ain tu, penyakit itu tidak akan datang kepada kita. Ustaz, bermakna kita harus mulakan puji-pujian kita kepada manusia dengan puji-pujian kepada Allah dahulu. Betul? Okey, maksudnya macam dan mungkin boleh diakhiri jugalah. Kita start contoh handsome-nya Ustaz. Ya Terima Allah. kasih. Barakallahu fiik. Ya Allah. Yang penting dalam percakapan kita tu ada iaitu mendoakan untuk dapatkan keberkatan. Itu yang sangat penting. Sebab itu kalau kita tengok dekat negara Arab, bahasa benda ni biasa. Tabarakallah, barakallah, lepas tu masya-Allah. Kadang-kadang tulis dekat belakang kereta dia. Kenapa? Kadang-kadang orang tengok, kereta dia lawa kan. Maka waktu tu mungkin ada penyakit ain, jadi dekat belakang tu tabarakallah, maka waktu tu akan hilang insya-Allah. macam kita cakap kalau cantik gitu Ustaz. Tapi kita cakap barakallah. Tapi Amar, kita nak tahu juga. Habis saya nak jawab, saya tak tahu. Saya tak tahu. Kita dah bagi 4 soalan, 5 bertubi-tubi kat Ustaz. Takkan tidaklah Amar, tidak. Kan? Kalau kita bercakap tentang penyakit ain ini, saya kira mungkin benda dia dah lama ada. Tapi kita baru didedahkan dan tahu tentang penyakit ain ini sejak kebelakangan ni. Tapi macam Amar sendirilah sebagai seorang selebriti, sebagai seorang suami kan, adakah Amar percaya ataupun tidak pada awalnya tentang wujudnya penyakit ain ini? Mula-mula tak percaya. Tapi setelah yang didengari daripada kisah Ustaz dan juga kisah-kisah yang di luar, saya sebenarnya tu sangat percaya. Sebab mungkin disebabkan penyakit ain itu juga adalah menjadi punca kepada ialah apa yang berlaku. Masalah atau hubungan yang melanda keluarga masing-masing. Sebab kadang-kadang ialah saya memandang kadang-kadang saya tak suka untuk nak menonjolkan anak-anak saya. Tak menonjolkan isteri saya. Saya sebut isteri, bukan isteri saya. Faham, isteri. Jelas. Isteri saya seorang isteri saja. Iswan. Is not isteri. No. So saya tak suka menonjolkan mereka. Sabas, darbadas. Dapat syabas Sabas. Barakallah. Okay. So saya tak suka untuk nak menunjukkan anak saya supaya orang, mungkin saya nak mengelakkan mungkin sifat itu. Pandangan orang lain pada anak saya, alamak comelnya sampai terjadinya penyakit itu. So saya mana yang melangkah untuk saya untuk nak mengelak, saya akan pastikan saya mengelak. Okey. Tapi kan selalunya perkara-perkara ini sekarang ini memang kita nak elakkan. Kalau kita orang kata terpuji lebih pun tak nak elak penyakit ain, tapi sebenarnya kita jujur. Tapi itu sebenarnya orang kata kita dalam bersederhana lah ke. Setuju tak Amar? Saya sebab tu walaupun sekalipun pujian atau apa, saya ambil pujian saya rasa pujian tu sebenarnya bukan milik saya. Pujian tu semuanya milik Allah SWT. Betul. Sebab apa pun cantik ke apa ke semua adalah ciptaannya. So apa pun cakap kalau baguslah awak ni, bagusnya bukan saya, bagusnya sebab dipermudahkan Allah. Masya-Allah. Handsome ini sebab Allah yang bagi. Sebab itu je. Okey. Tapi Ustaz, kalau kita bercakap tentang dunia hari ini, dengan dunia media sosial, dengan teknologi dan sebagainya kan, apatah lagi kalau golongan selebriti. Kadang-kadang ini adalah pekerjaan yang memang kita setiap hari berhadapan dengan orang. Kita tak letak gambar dekat media sosial pun, tapi hari-hari orang tengok kita kat TV, orang tengok pelakon, orang tengok penyanyi, kita berjumpa dengan orang di majlis dan sebagainya. Kata-kata pujian tu memang seringkali diberikan. Kalau netizen ataupun kajen-kajen yang bagi komen negatif tu, kita kajen. Netizen. Kita tak nafikan. Okey. Tapi kadang-kadang kita tengok kawan kita, cantiknya Fatin hari ni. Kita secara tak langsung memang kita, macam Fatin katakan tadi, secara ikhlasnya. Jadi bagaimana kita nak mengelakkan daripada boleh berlakunya penyakit ain itu dalam kehidupan seharian kita ni? Memang itu rutin kita sebenarnya. Baik, pertama kalau kita lihat dalam hidup kita ni memang kita tak lari daripada
pujian dan celaan. Okey. Dan kita tak lari dari pandangan orang. Ada orang yang mandang kita bagus, ada orang mandang kita tak bagus kan. Dan dua-dua itu kalau dia itu mempunyai matanya punya ain, maka kita akan ditimpa penyakit atau ditimpa musibah. Itu kita kena faham. Dan kadang-kadang kita rasa resah, tak tentu arah dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengah kadang-kadang live kita baca nak pita apa, itu kadang-kadang memang ada. Itu benda tu memang ada, okey. Dan bagaimana kita nak ni mulakan kehidupan itu kita dengan doa. Sebab itu doa, dan kita doa ada yang disebut bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Itu doa yang diberi oleh Nabi SAW kepada kita. Pagi-pagi bacalah sekali, petang bacalah sekali. Insya-Allah itu berdinding yang pertama. Doa mengelakkan penyakit ain. Doa mengelakkan daripada penyakit ain. Kita boleh cari dekat kitab-kitab dan buku doa. Itu penting bagi kita. Untuk kita. Pasal kita tak boleh halang orang nak melihat kita. Kita tak boleh halang orang nak melihat anak kita. Kita tak boleh halang orang memuji kita. Betul. Tapi kita takut benda-benda itu berlaku. Betul. Pertama, dengan doa. Betul. Yang kedua, kita kena buat. Kalau kita tahu, andainya kita ni yang punya ain. Jangan. Ain ni bukan untuk orang. Kadang-kadang kita dengan isteri kita pun tak ada ain juga. Kan? Dengan anak kita dah. Kita tengok diri kita pun ada ain juga. Kita tengok pagi-pagi ain. Dah 56 tahun tak berubah. Macam handsome dia. Rupanya mata saya ada ain. Itu tiba-tiba kenapa sakit perut lah lain-lain kan. Rupanya kita pun kadang-kadang ada ain. Sebab itu kalau kita tahu siapa yang ada ain yang kena dekat kita, maka kita bolehlah ambil yang tadi disebut dalam kisah Nabi SAW, kita mintalah mak kita wuduk ke apa, kita mandilah. Mudah-mudahan niat penyakit ain itu hilang kepada kita. Sebab tu saya risau dan takut. Mak kita lah. Pasal kita tak tahu sekarang ni yang ada keberkatan ialah pada mak kita, betul tak? Kita mintalah. Mudah-mudahan macam tu. Okey, benda ni boleh disampaikan atau Ustaz, ni saya bagi satu senario. Sebab saya selalu tengok contoh di kalangan lah selebriti atau influencers wanita. Yang cantik-cantik lah kan. Sebab ramai yang komen, kalau 1000 komen tu 999 komen masih yang sama je. Cantiknya. Saya nak tanya benda yang sama. Cantiknya. Adakah ain itu boleh disampaikan dalam bentuk pujian dalam komen? Boleh? Boleh. Memang ada. Banyaklah sebab ain walaupun kita lihat 999 ain ada dalam tu. Satu, dia lihat gambar, lepas tu tak lihat gambar pun tak apa. Maknanya dia cantiknya orang ni. Kita tengok cantik. Maka satu komen sama je. Cantik. Tapi sebab itu perlu kepada doa. Pagi-pagi bacalah doa tadi. Yang kita sebut, cari dalam kitab-kitab doa tu banyak. Maknanya kita buat sekali pagi, sekali petang. Lepas tu bacalah Asmaul Husna, walillah Asmaul Husna fad'u biha kan. Maknanya dengan Asmaul Husna insya-Allah Allah jaga kita. Dan baca lagi yang bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa samil alim. Baca. Betul, bismillah tu je cukup 3 kali pagi 3 kali petang. Nabi sebut tidak akan dapat mudarat kepada kita. Soalan seterusnya. Saya dulu saya dah 2 dah. Okey, tak. Saya mewakili daripada 3 kemuja. Silakan. Saya ada 5. Soalan saya berbunyi macam ni. Dia kata saya ada baca penyakit ain ni pandangan mata, betul yang tadi Ustaz kongsikan, disertai dengan sifat iri atau rasa taksub kot terhadap apa yang dipandang. Boleh tolong tanya dekat Ustaz, macam mana kita nak elakkan kita menjadi penyebab, kita ni menjadi penyebab penyakit ain pada seseorang tanpa kita sedar. Contohnya kita tak langsung kagum dengan seseorang, kita puji cantiknya, bahagianya dia, bahagia tu kita rasa macam inspirasi. Bahagialah. Kan? Macam mana Ustaz? Kita niat kita konon-konon macam nak puji. Maka ubah sikap kita, sifat kita dengan satu kalimat, iaitu barakallahu fiik. Kita jawab macam tu. Kita yang bagi. Kita nak puji ke kita dipuji? Kita dipuji. Kalau kita dipuji, waktu tu bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita nak puji? Kalau kita puji, sulamkan perkataan kita itu dengan tabarakallah. Tapi boleh puji jugalah. Boleh? Saya nak sebut. Okey, cuba berlatih. Cuba Ustaz praktis. Boleh. Maksudnya saya akan Amali. Baru saya nak praktis. Okey, Ustaz dah try. Ustaz kena try. Ustaz kena try sebab kita belajar. Sabar. Awak jangan. Sabarlah. Nanti bini saya nampak. Sabarlah. 3, 4. Okey, awak handsome. Tabarakallah. Alhamdulillah, syukur. Allah beri awak kesempurnaan. Alhamdulillah. Fiza dengan Fatin, awak memang cukup jelita. Alhamdulillah. Barakallah. Mudah-mudahan Allah berkati kamu. Kan? Jadi saya nak jawab apa? Barakallah. Alhamdulillah tadi. Barakallah. Sama je nak sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana disulami maknanya perkataan pujian itu dengan apa? Dengan minta supaya Allah berkati kita. InsyaAllah. Dia tahu. Memang dia kata. Itu senario yang berlaku Ustaz. Kadang-kadang orang tak tahu nak jawab apa. Kan dia malu-malu. Alhamdulillah. Tapi itu sebenarnya yang kita perlu dedahkan dekat Dia tahu. Tak adalah mana cantik. Itu template lah sebenarnya. Sebab tu saya tengok kebanyakan ruangan komen influencers atau public figure perempuan
Saya kalau ada 100 post tu, orang tu komen benda sama je. Cantiknya baby ke? Baby bukan cantiknya. Handsome je. Baby ke lawanya. Tapi kalau orang puji kutuk pun jadi masalah Jadi juga. masalah. Betul tak? Iri hati itu dalam bentuk banyak tau. Betul. Tapi Ustaz, ini berbalik pada soalan tadi tu yang saya tanyakan Ustaz. Kadang-kadang ini realiti kehidupan kita hari ini. Memang hari-hari orang upload gambar, Betul. jadikan konten dan sebagainya. Okey, selain daripada amalan yang mungkin kita buat, yang kita amalkan sebelum kita nak upload gambar, mungkin kita memuji-muji Tabarakallah, kita sebut Tabarakallah dan sebagainya. Tetapi kalau macam kita nak upload gambar tu, kalau kita tengok ada setengah orang kadang-kadang dia blurkan gambar anak-anak dan sebagainya. Betul. Tapi ada juga yang mulakan caption tu dengan puji-pujian kepada Allah. Adakah itu juga antara salah satu cara lah yang boleh kita lakukan? Sebenarnya sikap kita dan sifat kita. Kalau sikap kita maknanya kita nak puji, pujilah. Tapi balikkan pujian itu kepada Allah dan minta Allah berkati apa yang diberikan kurniaan Allah Taala itu kepada dia. Maka Allah kurniakan kita kecukupan, kebahagiaan. Maka waktu tu orang yang lain yang melihat dan kita yang melihat, maka hendaklah kita katakan, oh Allah cukup bahagia, tabarakallah, barakallah, mudah-mudahan Allah berkatilah rumah tangga kamu. Itu doa kita. Kan kita latih begitu, insya-Allah hidup kita bertambah elok dan bertambah mulia. Macam tu. Tak seperti juga ada juga orang yang benci kita kan. Jadi yang tengok dengan keadaan macam tu, tadi kita ada doa. Doa tu yang penting, yang untuk supaya kita dapat terhindar daripada penyakit ain tersebut. Ustaz, tapi kan Ustaz sini. Sana Fatin. 3 kemuja. Sorry. Okey, sini Ustaz. Lain-lain kelas. Tapi kadang-kadang macam tadi puji-pujian. Mulut dia puji-pujian tapi hati tak ikhlas. Ada je orang macam tu talang dua muka Ustaz. Itu macam nak kira Allah tak sebut ain yang fi mana? qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati-hati ni kalau hati kita tak betul, kalau hati kita penyakit, maka waktu tu Allah akan tambah penyakit. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita melihat kebahagiaan orang, kita ni ada mazmumah, ada perkara-perkara yang buruk, kebahagiaan orang tu akan menjadi sakit kepada kita. Kecantikan orang tu akan jadi pilu kepada kita. Dan mungkin dengan kesengsaraan mereka jadi satu keseronokan untuk kita. Untuk kita. Jadi maknanya Allah dah bagi, Nabi dah bagi kita doa, kita baca doa satu. Yang kedua, sebenarnya kita ni kena perbaiki hati kita. Betul. Sebab walaupun kita baik, ya Allah, bagusnya, cantik dah hati kita. Memanglah pengantin hari ni, besok buka dah muka macam apa. Itu kalau tak ada make up tu. Betul, dia mengelehkan. Orang Jawa mengelehkan. Saya kalau baca komen netizen daripada saya boleh agak ni Amar. Jangan pakai fake account. Tapi sebenarnya kita kena jaga diri kita lah. Jaga diri kita baik-baik dan maknanya mulai hari ini latih supaya apa? Kita mendoakan keberkatan pada orang lain dan tentunya Allah akan gantikan orang lain akan mendoakan keberkatan untuk kita. Dan apa yang Ustaz kongsikan sebenarnya memberi nafas baru untuk kita nak kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kita tak nak jugalah dalam kehidupan. Maknanya nak tanya Amar, adakah selepas ini apa agaknya Amar akan macam tutup komen ke kan? Macam jumpa orang tunduk ke, tak nak elak penyakit ain? Semua benda macam tu saya rasa sukar untuk dikawal. So kita yang menjadi individu yang mengawal diri sendiri tahu dekat mana kita nak setting benda tu. Okey. Kalau kita rasa setting nak dapat puji-pujian, kita off comment lah. Mungkin kalau kita nak rasa setting yang kita mungkin dia berbalik pada niat juga untuk berkongsi apa benda yang kita nak kongsi. Sebab ialah salah satu medium untuk kita nak menjadikan satu memories adalah social media. Betul. So berbalik pada diri sendiri. How do you want portray yourself? Saya cakap Inggeris. Saya faham. Aduh, saya jadi saya faham. Jangan pandang saya. Ini apa Ustaz? Jangan pandang saya. Barakallah. Kisah penyakit ain Ustaz. Ini penyakit riak. Ustaz, kalau daripada apa yang Amar kongsikan ni kan, ini yang kita cakap realiti. Kadang-kadang kita memang macam selebriti ataupun kadang-kadang mereka ni memang dibayar ataupun ada komitmen. Hari-hari kena post gambar sebab nak promosikan baju dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita bercakap tentang diri kita sendiri tadi, mendidik hati kita untuk mengelakkan daripada kita pula ada rasa iri hati, taksub ataupun takjub pada orang lain dan mengelakkan juga daripada orang lain itu mempunyai perasaan ain itu kepada kita. Itu Ustaz boleh kongsikan. Pertama, satu kita ingat kita jadilah manusia. Dan manusia itu kita jadi manusia yang baik. Dan yang ketiga kita ada Rabb, kita ada Allah. Kita bergantung kepada Allahus Samad. Tempat kita bergantung ya Allah. Dan banyakkan berdoa sebab perjalanan kita hidup tidak kita melangkah ke bumi yang Allah beri kepada kita ini melainkan dengan doa untuk dapat kebaikan. Lepas tu yang kelima kita kena tahu. Maknanya datangkan kepada Nabi kita SAW kepada kita, Nabi akan tunjuk macam mana kehidupan. Bacalah doa tadi, bacalah apa ayat ni untuk jadi pelindung kepada kita. Dan yang keenam, perbaiki hati. Kalau hati kita baik, insya-Allah maka Allah akan perbaiki seluruh kehidupan kita. Dan Allah akan beri kebaikan orang yang duduk di sekeliling kita. Tapi kalau hati kita ni sungguh pun kita baik, hati kita ada mazmumah, maka waktu insya-Allah
kita akan rosak binasa. Begitu Betul, semua berbalik pada hati. Balik hati. Macam tu. Kalau hati itu cantik, hati itu puji dengan penuh keikhlasan, insya-Allah dia jadi doa. Pemberian daripada Allah, dia akan jadi satu doa. Tapi hati itu mulut kata lain, hati busuk, tak ada cantik. Ada soalan lagi daripada kelas 3 Kemboja dan 3 Melong? Macam ringkasan je. Penyakit ain dalam kalangan suami isteri macam mana? Betul. Dan kalau suami isteri memang kita kena ada penyakit ain. Kita tengok kita, ya Allah cantiknya bini aku ini. Mungkin waktu tu ada ain. Waktu tu kadang-kadang bini kita tiba-tiba mood dia berubah lah apalah. Kadang-kadang kita tak tahu. Disebabkan kita. Kan? Sebab itu, bang, awak ini handsome pula. Selalu selekeh je. Mungkin waktu tu mata isteri kita tu ada ain. Waktu kita, alamak lain macam pula. Mungkin mata dia masa tu dia rabun. Waktu tu hendaklah sulamkan. Call time pagi baru bangun tidur. Tahu. Sulamkan makna perkataan kita tu dengan dua perkataan. Tabarakallah, barakallah atau subhanallah. La wala haula wala quwwata Subhanallah, handsome-nya awak hari ni. Saya subhanallah maknanya setiap percakapan kita memuji Allah, dengan situ ada keberkatan. Ustaz, Rabbit marah ni. Tapi kalau orang luar pula, perasaan mereka kadang-kadang tanggapan orang luar tu belum angkat lagi. Sorry, apa-apa pasal soalan lain tak boleh, kita akan pendekkan. Tanggapan orang luar terhadap hubungan rumah tangga yang kadang-kadang boleh memporak-perandakan hubungan rumah tangga. Betul, daripada penglihatan. Sebab itu kadang-kadang kita ni kena jaga rumah tangga kita. Sebab apa? Kita kena tahu, tak perlu kita post sangat, tak perlu kita war-warkan sangat. Sebab kadang-kadang kita war-warkan tu memang kita nak kongsi. Tapi perkongsian itu kadang-kadang yang melihat kita tu bagaimana orangnya. Kalau dia nak mendoakan kita, alhamdulillah. Tapi kalau dia melihat kita dengan keadaan hasad, dengki, lepas tu cemburu dan sebagainya, takut penglihatan tersebut ada ain. Bila ada ain tu kita yang akan susah. Okey. Baik. Itu saya kira rumusan yang terbaik daripada Ustaz. Dan juga terima kasih juga Amar atas perkongsian. Saya kira kena buat penyakit ain 2.0 lah. Sebab banyak soalan-soalan yang kita terima sebenarnya. Betul. Baik, moderator pun masih samalah. Banyak. Sebenarnya banyak lah dia macam katakan macam mana nak berubat macam ni. Kita banyak. Tapi oleh masa kita terbatas, insyaAllah. Tapi doa tu kan kita kongsikan di media sosial kita nanti. Boleh. Bersama dengan penonton semua. Fadin. Ya. Dan saya suka kata kalau kita puji apa-apa, doa yang baik-baik. Itu selalu yang kita dengarkan. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Terima kasih sekali lagi Amar dan juga Ustaz Muhammad Jalal atas perkongsian berkenaan dengan topik penyakit ain ini. Kita berhenti rehat seketika. Kembali nanti kita ada satu persembahan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana.